Okay, so hari ni kita akan cakap bab ini. Okay, so kita akan sembang lah bab ni. Okay, so terima kasih yang masuk. Alright, so saya akan tukar kepada wajah saya. Okay, ni dia punya tajuk yang saya nak sembangkan hari ni. Okay, alright, so Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni kita akan membahas hukum forex trading, disebabkan semalam ada komen-komen yang dekat saya punya post kan. So hari ni kita akan membahas sikit lah hukum forex trading ni. Bukan bukan nak bahas ke macam mana ke, just nak clearkan apa benda. Okay, so maksudnya hukum ni forex trading ni orang kata halal ke haram ke semua. So saya akan ceritakan melalui saya punya pengalaman lah. Okay, so first kita kena faham dahulu kenapakah saya perlu membahas. Ada orang komen semalam, setiap kali contoh saya letak post ke apa semua kan, akan ada yang datang komen. Contohnya dia beritahu, Ustaz ni kata haram, Ustaz ni kata Ustaz ni kata haram, Ustaz ni kata cuba, Ustaz ni kata apa semua kan. Kebanyakan yang datang komen tu dia sendiri pun tak faham forex trading tu macam mana. Okay, daripada A to Z. Maksud saya bukan daripada segi trading, daripada segi apakah, maksudnya bila kita trade dengan forex broker tu buat apa. Okay, dia tak faham. Okay, kebanyakan akan datang melalui hujah copy paste. Okay, so dia akan copy paste je, Ustaz ni kata haram, so dia nak saya lawan Ustaz tu. Saya pun first kali saya kena tahu, korang kena tahu, buat apa saya nak berhujah. Okay, kenapa saya perlu berhujah dengan ustaz yang kata benda ni haram ke apa semua kan. Okay, kalau contoh macam korang tak nak trade, korang rasa memang benda ni haram, just leave it there. Okay, so just korang benda ni haram, korang pegang korang punya pegangan tu, lepas tu korang just tak payah trade, mungkin tak payah follow saya ke apa semua. Okay, so macam tu, simple macam tu je. Okay, dan kebanyakan orang yang datang ni dia tak faham sendiri dan dia menggunakan hujah copy paste, dan dalam masa yang sama dia nak saya pergi lawan ustaz tu, pergi cerita kenapa halal, kenapa semua kan. Bagi saya, first ada sebab kenapa saya tak pergi berhujah secara umum benda-benda halal haram dalam forex trading ni. Okay, sebab forex trading ni, okay, di dalam kita punya negara ni, okay, dia tak ada outlaw. Maksudnya dia tak ada satu law tentang forex trading melalui, kecuali money changer. Okay, yang tu dia punya benda dia. Okay, sama juga dengan contohnya yang popular sekarang, contohnya macam saham global apa semua kan. Benda-benda ni adalah produk-produk yang tidak ditawarkan oleh institusi bank negara kita. Okay, so bayangkan kalau contoh saya pergi war-warkan, kata ada benda boleh trade semua, so benda ni akan mengakibatkan kesan negatif kepada siapa? Kepada forex trader yang dah ada. Okay, so benda tu akan menyebabkan negatif kan. Nanti bila benda ni macam satu peluang, selagi benda ni belum regulate lah dekat Malaysia. Okay, so benda ni adalah salah satu peluang kepada ramai orang. Okay, tetapi kalau lepas ni regulate apa semua, so ada regulated apa semua, so benda ni akan menjadi banyak lagi dia punya law dia. Okay, dokumen lah, pada KYC apa semua kan. So benda ni akan menyusahkan banyak pihak. Okay, so sementara benda ni tak ada apa-apa, so saya tak nak buat apa, saya nak pergi jadi pasal. Sebab government maksudnya tak ada apa-apa law tentang forex trading ni. Dia adalah banyak di mana macam kita trade menggunakan broker offshore. So dia macam okay, as long as kita trade menggunakan broker offshore, so tak ada kena-mengena lah dengan bank. So pihak berkuasa ni kira maksudnya dia kata kalau jadi apa korang tanggung sendiri. Yang tu je. Okay, so buat apa saya nak pergi berhujah. Kebanyakan orang yang datang komen kat saya, dia tak ada tanya soalan apa semua. Okay, dan dalam masa yang sama dia datang nak tuduh kata benda ni halal lah, haram lah. Siap bagi tahu kita ni nak kena cari benda yang halal untuk bagi makan anak bini. Ya, saya buat benda yang halal. Okay, apa hujah? Kalau contoh korang yang datang kepada saya punya post dan mengatakan benda tu haram, korang kena bagi hujah. Kenapa saya nak kena membuktikan benda ni halal? Korang yang kena bagi hujah kata benda ni haram. Apakah hujah? Dan kebanyakan orang suruh hujah dia adalah pergilah tonton dekat YouTube, ada ustaz ni bagi tahu kata haram. Lah,
kenapa saya nak pergi mencari hujah orang pula kan? Okay, so kejap lagi juga saya akan tunjukkan apakah yang dibuat oleh institusi dalam negara kita, bank negara kita tentang forex trading ni. Okay, dan kalau contohlah kita nak membahaskan tentang forex trading ni, ada orang dia kata forex trading ni haram. Sebab apa? Okay, katakanlah dia kata ustaz tu kata forex trading ni haram adalah disebabkan duit ni kita dia adalah satu benda bukan untuk diperdagangkan. Maksudnya kita tak boleh tukar duit untuk mendapatkan untung. Kita hanya boleh tukar duit kalau contoh kita nak keluar negara, kalau kita nak menyelesaikan masalah apa benda istilah Islamik yang diorang selalu guna supaya orang jadi pening kan. Okay, muamalah kan, ni benda ni untuk menyelesaikan muamalah, murabahah, apa benda saya tak tahu kan. Okay, so benda-benda term Islamik yang bagi bila orang yang dengar nak hujah dia rasa confused, benda apa tu kan. Okay, so kebanyakan kita pegang kepada asas dia dulu. Okay, yang mana dia orang kata haram adalah disebabkan forex iaitu mata wang tidak boleh digunakan untuk perdagangan, untuk mengambil untung. Kita pergi ke benda paling asas, iaitu money changer. Money changer, apa benda yang money changer buat sebenarnya? Money changer buat adalah beli duit pada harga murah, yang mana korang tengok buy sell tu, ada dua rate, dan jual pada harga mahal. So benda paling asas dekat situ adalah dia tukar duit untuk mendapatkan keuntungan. Ada money changer tukar duit sahaja nak pergi rugi? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Apa-apa sahaja tujuan pun dia membuat keuntungan melalui pertukaran duit. So benda yang sama juga dibuat oleh forex trader. So katakanlah orang kata benda ni asas benda adalah harus. Apa benda yang saya pegang, asas benda adalah harus, kecuali dibuktikan kata haram benda tu. So benda ni dia bukan ada pada zaman dahulu. Contoh perbankan, benda-benda financial apa semua ni kan, ustaz-ustaz yang pergi belajar apa semua tu pun, benda-benda financial apa semua ni tak ada pada zaman Nabi dulu. So benda ni dia tak keluar outlaw betul-betul. Kalau contoh macam Arab memang kita dah tahu haram. Babi haram. So benda tu dah terterang. So benda-benda tu tak ada. Dan saya akan jawab juga pasal ada yang cakap pasal riba tadi kan. Kejap lagi saya akan jawab. Sebab kebanyakan orang yang tanya ni, walaupun tak kira lah ustaz tu datang daripada financial background Islamik ke apa pun, kalau contoh saya suruh terangkan dia bagaimanakah forex broker ini clear order kita yang kita submit ke dalam pasaran tu, yang mana kita buy sell apa semua tu, bagaimanakah dia clear benda tu. Pertukaran jenis apakah, benda apa yang terjadi, underlying asset apa yang ada, bagaimana dia pass order tu apa semua. Ustaz ni tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab sebab dia tak faham benda apa. Yang dia tahu benda ni ada unsur-unsur menggunakan leverage. So leverage haram pula. Tadi dia baru kata asas pertukaran mata duit, pertukaran mata wang ni tak boleh buat untung. Yang tu dia bagi benda, dia kata asas duit ni tidak boleh digunakan untuk perdagangan, hanyalah untuk menyelesaikan urusan. Dah celah mana pula kata money changer tu buat duit. Baik money changer tu bagi tak payah pakai spread apa semua, buat untung yang tu je. So benda tu paling asas. Benda tu paling asas. Alright. So kita pegang benda paling asas, iaitu money changer boleh buat duit melalui pertukaran mata wang. So apa yang forex trader ni buat pun boleh juga. So kita akan buka lah. Saya akan tunjuk saya akan tunjuk apa yang dekat sini. Saya lepas ni saya dah malas dah. Baik korang siapa nak tahu pasal halal haram ni, korang kena tengok video ni pergi habis. Sebab ni selepas ni saya malas nak ujah dah. Siapa datang ujah dekat saya je dengan tiada niat suci, iaitu mendapatkan penjelasan, just nak datang bantai je, memang saya block terus. Sebab saya dah malas dah. Kalau siapa yang rasa benda ni haram, peganglah korang punya benda tu haram je, jangan terlibat. So benda tu. So kita bahas tentang credibility benda tadi. So saya pergilah ke arah so korang tengok ada satu bank ni, kita tengok So saya tak nak tunjuk bank apa tak nak tunjuk bank apa, tulis bank ni warna kuning.
Bank ni warna kuning. Okay, so korang tengok dia ada let's start maximizing your wealth. Okay, so kita boleh tengok. Nampak tak? Islamic dual currency investment, Syariah compliant short term non-principal protected currency, link structure based on Syariah principle. Biasalah bila nak bagi benda ni jadi halal apa semua, dia akan murabahah, tawarruk arrangement, wa'ad by asaf. Okay, nampak barulah benda best. Nampak dengar-dengar macam tu kan. Okay, so kita pun klik lah. Okay, korang tengok kalau benda ni bukan bertujuan untuk mengambil untung, macam ustaz tu cakap tadi. Okay, okay, kejap, saya pusing balik pada muka saya. Okay, kalau macam ustaz sebelum ni cakap, asas mata wang ni kita tak boleh buat untung. Buat untung jadi haram. Okay, so benda tu paling asas sekali orang kata. Tak boleh kan. Kita kalau contoh nak keluar negara je, kita boleh tukar duit ni untuk jadi untung. Okay, kalau nak untung rugi semua tu tak apa. Tapi kalau untung tu jangan. Islam ni dia tak suka untung-untung. Kebanyakan ustaz dia dengar je untung sikit dia rasa untung ni Yahudi. Kan? Untung ni Yahudi. Benda-benda macam tu yang jadi masalah. Okay, asas dia adalah apa? Asas dia adalah pertukaran duit ni, dia kata tadi tak boleh, sebab kalau contoh nak buat untung dia akan jadi haram. Okey. So kita tengok ni. Kita tengok Islamik, siap nama Islamik ni. Kalau ada institusi keuangan kita yang buat benda ni jadi Islamik, tapi bila kita yang buat benda ni jadi haram jadah. Okey. So korang boleh tengok. Minimum investment 50,000. Okey. Korang tengok Syariah compliant. Okay, siap bagi contoh lagi. Syariah compliant apa semua. Maksudnya untuk buat apa? Bila nama dia dual currency adalah untuk membuat keuntungan. Okay, mana ustaz yang cakap tadi kata-kata benda ni tak boleh membuat keuntungan? Asas duit dengan duit, emas dengan emas. Adakah betul dia orang menggunakan hujah hadis tu untuk benda-benda ni? Okay, so boleh tengok. Nampak ni? Ni bank kuning ni, bank kuning. Siap bagi tahu lagi, kalaulah anak korang nak pergi overseas dan korang nak bayar yuran 250,000, jangan bayar terus. Siap suruh guna duit anak lagi. You do not want to tie your money down too long. Investment. So buat apa? Okey, kejap saya tunjuk contoh. Okey, kejap mana yang kata kan? Okey. So maksudnya dia suruh buat apa? Dekat sini jap. Saya nak tunjuk dekat korang Okey, contoh. Nampak ni? So contoh. Siap bagi tahu lagi. Kalau bila tukar, siap bagi tahu kalau untung lagi. Kalau untung apa yang untung? Berapa yang untung apa semua kan? Okey, so mana ni. Nampak tu? Siap bagi tahu lagi, as your children's school fees are not due yet. Bila duit anak anda yang anda nak bayar dekat Australia tu tak due lagi, jangan bayar dulu. Gunakanlah duit itu untuk invest ke dalam kita orang punya dual currency. Okay, dual currency Islamic. Okay, bila institusi ni buat semua, benda ni boleh. Okay, benda ni menjadi halal dan thayyiban. Okay, bila saya buat kan, saya sebagai forex trader pecisan, benda ni jadi haram. Okay, siap bagi tahu lagi, simpan dululah 250,000 ringgit tadi ke dalam mata wang AUD sebab anak dia belajar kat Australia. So katakanlah keuntungan dia naik, senario 1 untung. Okey, anda boleh baca ni lah. So kalau contoh untung, so anda akan dapat untung. Tapi kalau rugi, rugi RM100 saja. Kalau untung, berapa untung? Daripada 250,000 tadi, untung 767. Okey, inilah contoh-contoh. Okey. So ini adalah contoh-contoh yang mana bank kita saja boleh buat. Okey, yang mana tadi yang cakap ada hujah, mana ustaz yang cakap asas mata wang tidak boleh ditukar kerana dia menjadi tidak boleh jual beli. Asas mata wang tidak boleh jual beli. Ni apa benda ni? Siap nama Islamic dual currency. Okey. Kan? Okey. So kita tengok pula. Okey, kita tengok. Saya bukan nak kata benda ni tak betul. Maksudnya bank kita pun betul. Benda ini buat. Tapi yang tak betul dia adalah kefahaman orang tentang benda ni, yang mana dia hanya percaya pada
ustaz-ustaz tertentu yang mungkin mempunyai conflict of interest. Kalau ustaz tu datang daripada background dia memang syariah dia saja, dia tak membuat apa-apa bisnes dengan institusi keuangan di Malaysia, benda ni tak ada conflict of interest. Tapi dia ada conflict of interest sebab dia backup bank ni. Okay, kerana apa? Kalau contoh orang semua tahu pasal forex trading, pasal benda-benda global option trading apa semua ni, benda-benda ni makin meluas apa semua, kebanyakan orang tak nak pergi buat benda tu, pergi ke arah PH 5.5 PH 5.5. Okay, shampoo kan 5.5 tu kan, orang tak nak pergi invest ke tempat-tempat macam tu. Okay, bila orang tu ada ilmu, orang tu rasa rupanya kita boleh manage money portfolio sendiri. Jadi buat apa kita guna duit tu pergi invest? Contoh benda ni lagi risiko. Okay, bagus korang letak ke dalam institusi kewangan yang ada tu adalah untuk minimize risiko. Bukan minimize, maksudnya benda tu supaya tak ada risiko kan. Tapi kalau tak ada risiko, untung sikit lah. Yang tu je lah, ikut korang lah. Korang rasa nak risiko, korang ada tempat yang risiko. Tapi bila orang macam saya nak dedahkan benda-benda macam ni, datanglah orang yang kononnya mengaku, saya ni dulu trader forex juga, tapi kononnya saya ni untung banyak lah semua kan. Tapi saya kaji-kaji benda ni tak bagus lah apa semua kan. So bro ni kena fikir balik lah, kenapa bagi anak bini makan duit haram. Apa benda cakap macam tu kan. Saya rasa macam, kalau nak datang berhujah, datang, okay, cerita betul-betul. Bila saya tanya, apakah hujah anda yang mengatakan forex ni haram? Ustaz tu cakap, YouTube tu cakap, bro kena pergi tengok ustaz. Saya ada petik nama Imam Ghazali. Saya pun pelik kenapa, macam mana dia boleh dapat Imam Ghazali kan. Okay, so okay, ada lagi kita sekejap, tak habis lagi saya nak tunjuk kat korang. Okay, kita pergi ke Maybank. Okay, kita tunjuk bank pun trade forex. Okay, ini adalah nama dia, Maybank Kim Eng. Maybank Kim Eng Singapore. Yang mana kenapa forex tidak ditawarkan di Malaysia melalui Maybank Kim Eng? Sebab regulation. Okay, regulation. So benda ni just regulator je. Okay, bila nanti regulator dah bagi, nanti saya nak tengok ustaz-ustaz tu bagi hujah apa pula. Okay, so sekarang Maybank sendiri, yang mana Maybank Kim Eng ni confirm dah bawah Maybank. Maybank Kim Eng sekarang adalah Maybank Investment Bank. Okay, Maybank Kim Eng, Maybank Investment Bank sekarang adalah Maybank Kim Eng dekat Malaysia. Okay, so Maybank Kim Eng ni duduk bawah Maybank Investment Bank. Maksudnya dia dah salah satu cabang lah. Okay, jom kita tengok Maybank Kim Eng. Okay, so kita tengok apa benda yang ditawarkan. Dia menawarkan adalah apa? Over the counter market. Okay, spot FX contract specification. Unlike exchange traded security, FX market is mostly traded on over the counter basis. So ia ditentukan oleh, nampak ni, tunjuk korang lah. Korang faham ke tak faham ni? Investor trade into OTC market, buying and selling one currency again another currency pair on price quote by market maker. Market maker are primarily bank and non-bank financial institution. Okay, ada kan? Bukan tak ada kan? Ada kan? Macam mana dia orang kata tak boleh kan? Siap ada margin call, ada margin semua. Dan kebanyakan orang cakap apa, trader-trader ni terlibat dengan riba. Riba ni satu, dia punya asas dia riba. Korang kena faham lah, riba adalah pinjaman. First, nak ada riba, dia kena ada pinjaman. Okay, saya nak tanya, celah mana forex trader di Malaysia yang trade dengan broker-broker ni membuat pinjaman? Saya nak tanya. Kita tak ada jenis-jenis boleh loan dulu, trade kontra macam saham kan. Saham mana kita boleh pinjam duit dulu. Kita boleh pinjam duit, nanti kita clear kemudian. Saham ada, forex trading tak ada. Berapa banyak duit yang kau letak, duit tu lah yang kau trade. Okay, yang tu dia punya hujah dia. Okay, so di manakah benda yang terlibat dengan riba? Katakanlah position kita tu dia biarkan overnight, so kita akan di-charge dengan swaps, iaitu orang panggil riba, swap interest. Okay, forex broker kebanyakan yang di trade di Malaysia ni kebanyakan buat swap free, iaitu Islamic account. Okay, dia memang dikenali dalam industri forex adalah Islamic account, di mana tak ada swaps. Orang-orang Arab ke, orang-orang apa ke, Islam yang trade
kena di-verifykan kata dia adalah orang Muslim dan dia tidak akan dikenakan charge swap. Okay, so celah mana lagi riba yang datang. Okay, dan kebanyakan orang cakap tak boleh leverage, kan? Leverage ni tak boleh. Leverage adalah pinjaman bersebab. Kalau kau pinjam untuk beli kereta dekat bank katakan bank A, okay, mesti kau kena bayar dekat bank A. Kan orang kata pinjaman tu kena bagi bersebab. Ya, sebab kau nak beli kereta. Kebanyakan orang bagi hujah leverage ni sebab dia kata bila orang ambil leverage ni, orang tu akan terikat dengan broker tu. Dah broker tu bagi leverage, mesti dah terikat. Sama kau bagi loan bank loan kereta dengan bank A, takkan kau nak pergi bayar kat bank B, mestilah bayar kat bank A, kan? Benda kamu lah tak payah menggunakan hujah-hujah nama Islamik ni supaya orang confuse. Kita kena clearkan benda ni, okey? Dan sebenarnya benda ni tak ada isu sangat pun, okey? Jangan tak ada isu sangat pun. Sebabkan apa? Sebab kalau contoh korang belik-balik apa yang dihujahkan oleh Dr. Daud Bakar. Okey, Daud Bakar, okey. Dia ada beritahu dalam dalam investment forum dekat KL baru-baru ni dalam tahun lepas kan, 2019. Okey, dia ada beritahu. Orang tanya dia tentang option trading. Option trading ni pun kebanyakan masih dibahaskan. Okey, option trading ni adakah halal? Saham global, orang trade option tu, adakah halal atau haram? Tapi dia mempunyai pegangan sendiri, iaitu kalau mada saham tu adalah halal, syariah, patut syariah, jadi option tu akan jadi halal. Okey. Dan bila orang tanya dia tentang CFDs, dan kebanyakan forex trading pun ada CFDs, okey. CFDs halal ke haram? Dia kata ada cara, iaitu CFDs tu boleh menjadi halal. Dia adalah salah satu instrumen yang bagus, okey. Dia benda-benda ni hanya dapat tahu melalui benda-benda ni hanya dapat tahu melalui apa? Melalui orang yang memang ahli dalam bidang ni, okey. Ada orang tanya, order teruslah, Dr. Zurain merupakan tokoh perbankan Islam, PhD dalam bidang dia, hebat bang Mursyid lagi dari dia. Bukan pasal hebat tak hebat bro, sebenarnya pasal teknologi, okey. Kau bab mana pun dengan teknologi ada sekarang ni, dia mengatasi lebih daripada perbankan tu dah. Dia bukan perbankan. Forex trading ni bukan tentang perbankan, okey. Kalau contoh dia ada PhD perbankan, dia bukan pasal perbankan benda ni. Benda ni pasal instrumen apa yang boleh trade, okey, yang harus tak harus. Kebanyakan orang datang bagi hujah macam ni lah. Dia kata saya ni kononnya macam hebat lagi pada ustaz. Tak, kita tak macam tu. Kalau ustaz tu berpegang kepada benda tu haram, okey. Saya berpegang pada halal. Kalau korang pun berpegang kepada benda tu haram lah, bukan? Tak payahlah trade. Senang. Tak payah trade. Tak payah datang duk nak berhujah dengan saya semua, tak payah, kan? Kita pegang berbeza pendapat. Kita kena berbeza pendapat sebab benda ni bukan arak. Okey, kalau arak memang datang terang dah haram, kan? Kau nak pergi hujah apa lagi? Okey. So benda macam tu. So tak payah datang mengguna petik nama ustaz. Banyakkan orang datang dia tak ada hujah dia sendiri. Petik nama ustaz, petik nama YouTube. Petik nama ustaz, petik nama YouTube. Okey. So silakan bagi hujah sendiri kalau korang betul-betul faham tentang apakah yang dibuat oleh forex broker, bagaimana dia clear order apa semua tu, cerita sendiri. Okey. So kita akan tahu. Alright. So apa lagi? Apa lagi yang korang rasa benda ni? Saya akan cerita kali ni je. Okey. Lepas-lepas ni saya dah malas dah nak bujah. Kalau siapa yang cakap kata haram, saya kata okey tak apa, benda ni haram. Okey. So tinggalkan. Okey, tinggalkan. Tapi apa yang saya buat, tapi janganlah sampai datang-datang cakap kebanyakan benda ni, oh ni kau ni buat benda haram masuk neraka. Apa benda hujah? Tu bukan hujah. Okey. So come on lah. Kebanyakan orang yang tulis datang contoh macam tadi, nama order teruslah ni. Order teruslah ke apa benda nama dia ni. Kebanyakan yang datang, dia datang hujah macam tu sebab dia tak ada hujah sendiri. Dia pun kebanyakan orang tak faham. Dia bukan trade. Dia bukan trader. Dia tak faham benda tu apa, semua benda yang terjadi dalam forex market. Kebanyakan trader pun sekarang dia faham daripada segi trade je. Daripada segi saya adalah pengkaji, betul-betul saya tahu macam mana nak buka broker, macam mana broker tu berfungsi, apa yang dibuat oleh forex broker tu, bagaimana dia pass semua order ke liquidity provider, apakah cara dia menggunakan manage risk, semua saya tahu.
Okay, benda tu semua detail saya tahu. So bila saya tahu, saya dapat ada pegangan saya. Okay, so benda-benda tu. Alright. Kebanyakan orang yang datang, bukan sebab apa dia tengok macam dia ni nampak macam okey lah apa semua kan. So nampak macam apa benda apa dia kaya ke apa semua ke kan. Buat benda haram lah semua. Dia tak faham apa benda pun datang terus hujah macam tu kan. So tak fair lah, bagi saya tak fair. Alright. Yang mana yang ada hujah tadi? Mata wang tu bukan komuniti, sifatnya bukan untuk diganggang apa. Order teruslah. Tadi saya dah cerita daripada awal, daripada A to Z. Masuk tak bagi signal, tibai dia pada jalan kan. Come on lah kan. Saya dah cerita dah tadi daripada awal. Mata wang tu bukan komuniti. Ni kepala otak apa benda ni? Islamic dual currency investment ni, come on. Ni untuk apa buat ni? Saya seronok simpan. Bank apa? Tu. Orang baru bagi tahu tadi, dia datang lambat. Nanti tengok balik video ni. Okay? Come on lah. Lawak datang pakai fake profile. Kan? Okay. So tak apa. Saya bukan marah, saya bersemangat. Okay, bersemangat. Bila nak buat kelas online, kita nak belajar Power One Afnan. Tadi kita dah cerita punya panjang tadi kan. Dia datang tiba-tiba je. Apa hujah komuniti bukan perdagangan? Orang dah sembang dah daripada tadi. Apa ni? Come on lah. Bos tolong ucap takziah terciduk jijik. Kurang kena tengok sekarang kan. Apa perang apa semua ni kan. So memang kebanyakan market tak tentu hala lah. Okay. So alright. Okay. So apa benda lagi? 120 orang tengok. Alright. Macam bang, please save IG saya ni terlepas juga. Kejap lagi saya akan publish benda ni dekat apa saya punya story kan. So kena tengok lah. Okay. So barulah dapat berhujah. Tak payah berhujah lah. Saya macam ni je. Saya pegang benda ni halal. Kalau siapa yang pegang benda ni haram, sila tak payah ni. Tapi dalam masa yang sama, okay, saya cerita kat korang. Dalam masa yang sama, saya tengah berusaha. Ada benda usaha yang saya buat untuk industri forex Malaysia ni. So bila benda ni dapat dibenarkan oleh regulator nanti, saya nak tengok lah siapa yang datang duk hujah haram apa semua, yang duk tibai-tibai saya nanti. Korang tak apalah, saya kesian lah kat dia. Saya okey je kan. Okay. So nanti kalau korang datang, dulu saya ingat benda ni haram, sekarang saya nak belajar lah kan apa semua. Tak apalah, saya okey je. Ada tanya, Hasbu tanya, all-in trade tu okey tak? Binary option tak okey. Binary option adalah haram. Binary option memang haram. Okey. Benda yang dengan nama dia IQ option ke, bukan saham global option bukan global option saham stock market tu yang orang trade option trading semua tu, bukan. Nama dia yang ni binary option. Kalau benda ni binary option, contohnya macam IQ option, contohnya nama dia IQ option ke, all-in trade ke, kebanyakan benda-benda ni adalah haram sebab dia trade option, dia bukan forex. Okay. Aduh, order teruslah tu saya malah nak jawab dah. Saya dah jawab dah tadi. Semua soalan yang datang tanya tu memang saya dah jawab dah. Okey, saya tak payah order lah. Nama dia order teruslah. Tak payah order lah, teruslah. Tak payah order teruslah lah, tanya teruslah. Okey. Syed tak nak share signal kan. Okey. So, saya rasa sampai situ je kot. Okey. Okey kot. Okey. So, okey, dalam masa terdekat ni ada benda yang saya akan umumkan. Okay, so jadi saya harap korang sentiasa follow saya punya IG lah. Okay, follow saya punya IG rapat-rapat. Okay, so nanti kalau terlepas memang korang rugi lah. Siapa yang tanya apa semua ni? Okay, alright. So apa orang nak share benda bagus ni, benda peluang kau ni, korang duk datang hujah. Yang mana datang hujah tu tak payahlah, tak payah follow lah kan. Korang buatlah korang punya bisnes kan. Tak payah kacau trader ni. Okay, tak payah kacau trader ni. Alright. So saya rasa sampai situ saja. Nanti kita buat Q&A lagi. So ini harap membahas lah hukum dia dan apa pegangan saya, dan
korang apa yang korang pegang pun, kalau korang rasa benda ni tak okey, ikut suka korang. Saya pegang benda ni okey. So siapa lepas ni yang datang komen lebih kurang, saya block terus saya malas nak jawab. Okay. So harap dengan penjelasan ini banyakkan orang yang akan faham lah, sebab dia follow saya, so dia akan dengar video ni sampai habis. Okay, so jadi sampai situ saja live untuk IG saya kali ni. Kita jumpa lagi. Salam 5.5%. Bye bye. Okay. Assalamualaikum lah. Bye. Sekejap. Tanpa tiba tak habis lagi kan. Korang jangan lupa untuk pergi ke website Intraday. Okay. Jangan lupa pergi ke Intraday ya. Intraday baca ni amaran buat China Indonesia kerah 4 kapal. Semua perang-perang ni. Orang tak sembang lah bab Twitter, order teruslah kan. Asyik sembang budak-budak Twitter je. Okay. So kita sembang semua bab pasaran. Okay, bab pasaran, bab penting ni. Nampak ni benda perang China ni, apa benda boleh buat duit untung apa semua ni. Semua orang cerita dalam ni. Okay. So okay, tu je last. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.